Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul Baim, kalau Baim nak share boleh, tapi dah bagi versi yang dua bahasa dekat Amma. Ikutlah antum nak share, siapa share. Sebab memang abang dah share tak dapat. InsyaAllah kita mulakan resolusi kita dengan ni dengan membaca kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Salatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. InsyaAllah pada malam ini kita sambung perbincangan buku mutalak kita ni, yang mana kita resume balik mulai last week lah, minggu lepas. So Amma lah akan jadi contact person ataupun person in charge lah di sini kan. Kalau ada masa kita akan cuba adakan lah. Dia tak janjilah ada kan, depends on abang punya masa. Tapi so far memang hari Khamis free. Khamis sekarang ni free lah insyaAllah kan. Minggu lepas kita dah mulalah sentuh sedikit mukadimah balik, kemudian kita dah masuk bab yang pertama. Mungkin dah siapa-siapa nak minta tolong sharekan boleh? Amma nak share ke, Baim nak share ke? Kalau yang dengan Amma tu dah versi dua bahasa kan? Kalau ada yang tu bagus juga. Boleh Amma share boleh? Share screen ke? Amma pakai phone ke pakai laptop? Pakai phone. Pakai phone. Minta Baim share je Nanti abang buat kat Baim lah. Dah ada dah. Amma dah share yang di WhatsApp. Okay, boleh. So kita masuk bab yang pertama ni. Sekejap. Tajuk dia lah kita bawa. Tak apalah, sambil itulah abang start dulu kan. Mungkin ada sebahagian daripada kita dah baca lah bab pertama ni kan. Tapi just nak recap balik lah buku mutalak ni, buku Fiqhul Dakwah. Itu fiqh untuk memahami dakwah. Seperti mana dah sebut sebelum ni, kalau kita nak memahami ibadah itu kita baca buku Fiqhul Ibadah kan. Fiqh solat, fiqh zakat. Tapi jarang kita ni adanya pendidikan formal mengajar Fiqhul Dakwah. Mungkin sebab pada tanggapan majoriti orang, dakwah bukanlah wajib. Dakwah adalah satu tugas yang siapa nak buat dia buat kan. Sebab itu masyarakat kita ada satu stigma orang dakwah. Faham ke? Contohnya ada orang tabligh datang rumah kita kan. So mak kita cakap, oh ni orang tabligh, orang dakwah. Padahal dakwah tu bukannya dia kena nisbah kepada orang tu. Sepatutnya by default semua orang Muslim di atas bahu mereka tu adanya tugas menyampaikan Islam. Tapi masyarakat kita belum lagi adopt benda tu. So mereka ni menisbahkan kerja dakwah tu pada sebahagian orang tertentu kan. Ustaz ke, dia da'i ke, dia syekh ke, apa benda lah. Ataupun dia ni ikut program-program tertentu kan. Ataupun ikut kumpulan-kumpulan tertentu. Mereka sendiri tidak merasa mereka sebahagian daripada dakwah. Maka wujudlah terma orang dakwah. Okey, itu yang pertama. So fiqh dakwah ni tak diajar secara menyeluruh lah. Sebab tak semua orang rasa dia perlu belajar fiqh dakwah. Tapi semua orang mesti akan belajar fiqh solat kan. Sebab kita sedar tak sedar lah, kita punya buku teks di sekolah tu sebenarnya adalah fiqh solat lah tu. Ajar ambil wuduk macam mana, mulakan taharah. Kemudian kita ada belajar fiqh zakat kan. Itulah fiqh ibadah. Kadang-kadang fiqh ibadah tu kita tak apply pun. Contohnya fiqh zakat. Kita tak bayar zakat pun lagi. Tapi kita belajar fiqh zakat tu pada usia belasan tahun kan. Padahal dia tak praktikal pun time tu. Mungkin orang bayar zakat ni lepas dia kerja kan, dapat gaji. Time tu barulah fiqh zakat tu praktikal. Tapi somehow syllabus dah memberi penekanan. Sedangkan fiqh dakwah ni lagi penting. Sebab bila dia faham je, dia mari saja, dia tahu benda betul, dia kena cerita benda yang betul. Dia lah tanggungjawab dakwah tu lagi urgent lah untuk seorang Muslim kan. Cuma realitinya belum lagi seperti itulah. Masyarakat kita kan belum lagi rasa dakwah tu perlu belajar. So kurang kesedaran mempelajari fiqh dakwah kan. Tu yang pertama lah kita nampak. Sebab tak rasa dakwah tu wajib lagi. Yang kedua juga kan, bila tak belajar fiqh dakwah ni, dia berlakulah banyak fitnah-fitnah seperti kita nampak hari ni kan. Mungkin dakwah tu dibuat secara tak betul, melanggar batas-batas syariatnya kan. Benda ni boleh setuju, boleh tak setuju lah. Sebab fiqh ni dia ijtihad. Tapi macam abang personally tengok,
Kalau orang tu menggunakan pendekatan yang kadang campur lelaki perempuan, buat dakwah kan, tapi benda-benda macam inilah yang perlukan fake tu. Perlukan fake ni kan untuk memberi penjelasan. Kalau kita ada semangat nak menyampaikan Islam, tapi kita tak dipandu dengan fake, dia macam kita nak solat kan, tapi tak dipandu dengan fake solat, bahaya juga. Apa bahaya dia kalau macam tu? Tanya sikit. Solat tak sah. Solat tak sah kan? Okey, betul. Contohnya semangat solat kan, lepas habis solat subuh rasa macam bertenaga je, sambung lagi solat lagi lepas tu. Sebab tak boleh kan. Tapi kalau fake ibadah tak belajar, efek dia hanya dia je. Dia dengan Allah SWT je kesan dia. Kalau fake dakwah tak belajar, dia bukan efek dekat dia je. Dia efek dekat orang tu. Itu lagi bahaya. So lagi penting, lagi urgent belajar fiqh dakwah kan. Contohnya nanti kita akan belajar dalam dakwah tu adalah ada aulawiyat, ada cara memilih macam mana. Jadi kalau benda tu tak dibuat dengan fiqh yang betul, dia kesan dia berpanjangan lah sebenarnya kan. Baik, insya-Allah seperti mana kita baca baru cerita tentang mihnah di zaman Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah kan. Dekat situ ada fiqh dakwah yang penting. Ketika Imam Ahmad dia boleh je mengambil rukhsah untuk mengatakan Al-Quran makhluk, untuk dia berlepas daripada kena seksa daripada khalifah ketika itu kan. Tapi kenapa dia tak ambil stand tu? Sebab ada effect dia kalau dia ambil stand tu kan. Itu fake dakwah kan. Walaupun ada je kelonggaran, tapi ni kita akan jumpa cerita dalam buku Mutlak ni, bab yang ke-12 nanti, bab hujung akan jumpa kita tentang Imam Ahmad ni. Tapi insya-Allah kita ni baru nak masuk bab yang pertama lah. Baru nak sambung perbincangan bab yang pertama. Kita akan berhentilah insya-Allah pukul 10.30 insya-Allah. Ataupun lebih awal pada itulah, bergantung pada partisipasi semua orang lah. Minta maaf kamera dekat sini sebab laptop macam biasa ada problem. Jadi masuk bab yang pertama iaitu kita menolak al-hawa. Syekh memulakan perbincangan bab ini. Kita kata buku ni fake dakwah, tapi bab pertama ni macam bukan fake kan. Fake ni sebab dia macam memberi kefahaman dulu bahawa titik tolak kepada dakwah Islam ni sebenarnya apa? Kenapa Allah SWT menurunkan syariat? Nak ceritanya apa? Lepas kita dah bincang last week, kita dapat simpulkan bahawa Allah SWT menurunkan syariat ini, Al-Quran, supaya boleh manusia ni ikut syariat dan menolak al-hawa. Asal usul datangnya syariat-syariat ni supaya dia boleh menolak al-hawa. Kalau tidak ada syariat, manusia akan menggunakan al-hawa. Al-hawa ni apa? Dia punya desire kan, pandangan sendiri, pemikiran, keinginan sebagai panduan dia nak berhukum. Lepas kita kaji semua ayat Quran ni, kita bincang last week kan, kaji ayat Quran dalam Quran, kaji ayat Quran yang menceritakan tentang al-hawa, semuanya ceritakan al-hawa dalam bentuk yang negatif. Tidak ada perbincangan al-hawa itu dalam positif. Maknanya al-hawa ni memang Allah SWT campakkan dalam manusia tu adanya tu makhluk yang nama dia al-hawa, yang dia ni negatif. Tujuan dia nak menjatuhkan kita kan, supaya kita ni tidak mengikut syariat. Kita dah bincang itu kan, al-hawa ni maksud dia jugalah menjatuhkan. Seperti mana firman Allah SWT, wan najmi akil, wan najmi idza hawa. Wan najmi, macam mana terjemah dia najmi? Wan najmi idza hawa. Bukan maksud dia najmi itu berkenan pada hawa, bukan. Tetap maksud dia dan demi bintang-bintang ketika ia jatuh berguguran kan, dalam surah An-Najm tu. So nak kata al-hawa tu maksud dia adalah jatuh. Dia menjatuhkan orang tu kan. So itulah peranan al-hawa. Kemudian Syekh ni memetik pandangan Al-Imam Asy-Syatibi kan. Mungkin Pak Im boleh highlight dekat situ. Kita dah tengok last week juga. Al-Imam Asy-Syatibi ni siapa? Dia seorang tokoh yang famous. Terutama dia ni kira pioneer lah, pengasas ulum Islam dalam topik maqasid syariah. Maqasid syariah ni satu benda lah dulu kan. Cerita panjang pula cerita benda ni. Dalam Islam ni kita ada hukum kan. Hukum usul fiqh ni nak istinbat hukum ni ada sekian. Tapi ada pula ulama yang dia keluarkan satu ilmu yang dipanggil maqasid syariat, iaitu tujuan kenapa Allah SWT mensyariatkan satu benda tu. So Al-Imam Syatibi ni orang yang mempelopori lah topik perbincangan maqasid syariat ni. Dia yang introduce konsep maqasid syariat. So dia katakan maqasid yang ammah, yang paling umum, tujuan kenapa turunnya syariat ini, dia katakan sini kan, Imam Syatibi telah menegaskan perkara ini dengan padat dan ringkas. Kata beliau,
dalam kitab Al-Muwafaqat, sesungguhnya Allah menjadikan pengikut al-hawa sebagai bertentangan dengan kebenaran sebagaimana firman Allah SWT kan. Sebab dia dah himpunkan semua ayat Quran ni, dia putuskan, dia rumuskan bahawa turun ayat Quran ni supaya nak menghalang manusia ni mengikut al-hawa. Jadi maqasid syariat yang paling umum ialah supaya orang jauh daripada al-hawa. Itu benda yang pertama Syekh Al-Mutalib ini nak cerita dekat para da'i. Sebelum dia bermutalak kan. Mutalak ni kita cerita lah, orang yang baca buku mutalak ni orang yang nak bergerak bermutalak, berjalan, bertolak daripada apa dia faham tu kepada arah nak beramal. Tapi peringatan pertama dia cerita kat sini, kita menolak al-hawa. Titik tolak kita buat kerja-kerja ni kan. Benda ni penting. Sebab kadang-kadang ada orang kan, ada orang buat dakwah sebab contohnya kan. Contohlah sekolah kita kan, semua orang dah pakai tudung lah katanya. Semua orang dah bagus. Perlu tak lagi ketika itu dakwah tu berjalan? Sekarang faham soalan tu? Tak kot. Ni sebab ada orang dakwah dia tu ada objektif yang short objektif kan. Contohnya dia punya dakwah adalah supaya semua orang tutup aurat. Okey. Kalau semua orang tutup aurat, maka dia berhentilah. Kata ada kelab kan, kelab pencegah maksiat. Let's say kan, dakwah dia apa? Objektif dia nak cegah maksiat. So bila tak ada orang dah buat maksiat, so kelab tu dah tak ada kerja nak buat, jadi bubar. Padahal kalau kita ada mindset bahawa dakwah tu lah untuk menolak al-hawa, dia akan sentiasa relevan. Sebab al-hawa tu sentiasa ada. Mustahil manusia ni tidak ada al-hawa kan. Kalau kita kata kita nak menolak al-hawa dan kita nak mengangkat syariat, so kita ada satu mindset dalam kepala kita, dia panggil begin with the end. Dakwah ni dia begin with the end. Dia bermula macam mana maksudnya? Begin with the end tu bermula dengan pengakhiran, iaitu ada satu mentaliti pengakhiran dia apa? Syariat dapat tegakkan. Okay. Selagi mana tak tegak syariat tu Al-Quran semua tu, selagi itulah kerja dakwah tak selesai. Okey. So kalau orang ada benda tu, mindset tu, dia akan sentiasa rasa relevan lah kerja-kerja yang pakai Islam kan. Walaupun orang dah pakai tudung, tapi banyak lagi benda lain yang tak settle kan. So dia akan settlekan betul lah. Akan pastikan sampailah syariat tu tegak kan. Ketika itu barulah dakwah tu dah kira selesai ketika itu kan. Tapi sebab tu tak selesai pun, sebab al-hawa ni kan sentiasa ada dalam diri manusia kan. Akan ada kecenderungan-kecenderungan orang-orang yang akan melampau, sebab al-hawa ni ada dalam diri manusia kan. Okay, kita sekarang kat mana Kita nak baca by paragraf kot. Okay, dekat mana baik nak berhenti tu? Kat situ. Cuba tengok atas balik. Okay, stop sini lah kan. Stop dekat tadi Imam Syatibi tadi. Al-Imam Syatibi tu dia katakan Allah SWT turunkan ayat Quran supaya manusia ni ikut, sesungguhnya Allah telah menjadikan mengikut al-hawa sebagai penentang kebenaran sebagai firman Allah SWT kan. So dalam kata-kata Imam Syatibi, dia cerita macam tu, itu dia punya kesimpulan dan dia bawakan beberapa ayat Quran. Nanti kita masing-masing ambillah masa yang tengok ayat-ayat ni. Pertama cerita tentang pesanan Allah kepada Nabi Daud AS ketika dia menjadi khalifah kan. Ya Daud, inna ja'alnaka khalifah fil ard fahkum bainan nas bil haqq wa la tattabi'il hawa faydillaka an sabilil ilaha. Dan kata berhukumlah kepada manusia ni dengan al-haq, dengan mengikut al-hawa kan. Tapi al-hawa, kalau tak ambil al-haq maka dia mengambil al-hawa. Itu yang pertama. Maknanya dia nak cerita tentang bertentangannya wahyu dengan al-hawa. Wahyu adalah al-haq dan al-hawa tu datang daripada bukannya wahyu. Itu yang pertama. Yang kedua pula cerita tentang surah An-Nazi'at kan. Kita dah bincang sebelum ni kan. Fa amma man tagha wa athal hayatad dunya fa innal jahima hiya ma'wa. Ini Allah kata cerita tentang dijanjikan neraka kan. Al-jahim hiyal ma'wa tu kepada siapa? Kepada orang-orang yang tagha, orang yang melampau. Kemudian sambungan ayat tu, kalau yang boleh turun balik, dia katakan wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Tapi barang siapa yang takut akan kebesaran Tuhannya dan menahan dirinya pada al-hawa, fa innal jannata hiyal ma'wa. Masya-Allah kan. So ayat ini menunjukkan soal Nazi'at ni nak ceritanya dalam diri manusia itu dia adanya al-hawa.
ketika dia mengikut al-hawa, dia akan ikut tagha, melampau. Tagha ni melampau. Selalunya kita akan nisbahkan taghut ni, selalu orang politik guna taghut ni merujuk pada kerajaan taghut. Sebab Firaun menggunakan taghut ni merujuk pada Nabi Musa menggunakan perkataan taghut kepada kerajaan Firaun. So politician hari ni menggunakan taghut untuk menjatuhkan kerajaan yang dia tak suka kan. Tapi belum tentu lagi benda tu betul. Cuma kalau dia tu bertentangan dengan syariat, dia adalah tagha lah, melampau kan. Dalam kes ini nak cerita bahawa orang yang ikut al-hawa tu orang yang tagha, melampau. Bukan kerajaan yang tagha kan, individu pun boleh tagha juga kalau tidak mengikut syariat. Dan Allah kata barang siapa yang takut khafa maqam rabbi, kemudian dia apa? Wa nahan nafsi anil hawa, menahan diri daripada al-hawa. Jadi ayat ini menunjukkan al-hawa tidak boleh dibuang. Allah tak kata mereka ni mematikan ke meremove ke al-hawa, tapi menahan. Dia mengkontrol, mengendalikan, memandu al-hawa dia. Dia yang kontrol al-hawa dia kan. Tapi tak boleh buang. Dia mampu menjinakkan hawa dia. Apa ganjaran dia? Fa innal jannata hiya ma'wa. Jadi betapa susah nak kontrol al-hawa ni sehingga Allah menjanjikan jannata al-ma'wa, subhanallah kan. Kita tengok lagi ayat Quran berikutnya kan. Ayat-ayat atas menunjukkan bahawa di depan kita hanya ada dua pilihan, wahyu ataupun al-hawa, tidak ada yang ketiga. Oleh itu kedua-duanya adalah berlawanan. Apabila al-haq hanya terletak pada wahyu, maka kebatilan secara automatik terletak pada al-hawa, dan secara langsung mengikut al-hawa adalah bertentangan dengan al-haq. So inilah benda yang kena jelaskan bagi seorang dai sebelum dia bergerak melihat ke depan, supaya dia ada kacamata yang jelas lah. Dia nak tengok orang kan, yang mana yang ni, mana yang betul, mana yang tak betul. Sebab takut-takut kita pun terjatuh dalam al-hawa tanpa kita sedar kan. Itu banyak kita tengok orang hari ni kan, orang yang ada title-title yang ustaz, syaikh ke apa. Kita bukan nak judge diorang ataupun nak mengutuk diorang, tapi benda tu berlaku, kita kena ambil iktibar lah kan. Walaupun kita bukan ada ustaz pun, kita hanya orang yang biasa nak buat Islam. Cuma kena ada benda ni kan. Sebelum kita berjalan lebih jauh, ada satu kacamata jelas lah bahawa kalau benda tu adalah hawa, kita kena jauhi kan. Jangan cuba-cuba untuk menghampiri, campur dalam benda-benda yang al-hawa kan. Sebab itulah macam games kan. Ni itulah again lah, mungkin ada orang yang berbeza pandangan kan. Kalau orang tu menggunakan pendekatan games kan. Sebab games ni dia foundation dia lah keseronokan. Dia punya foundation tu dah tak betul dah. Kita nak gunakan games untuk menarik orang. Ada orang mungkin setuju kan, tapi balas personally kan, macam mungkin pandangan ni keras lah kan, tapi tak setujulah menggunakan pendekatan tu kan. Sebab asas dia tu tak betul lah. Sebab dia yelah, sebab orang datang pada game tu, dia orang dah berkumpul sebab al-hawa lah in the first place. Tapi kita nak guna benda tu sebagai tools nak mengajak, dia kurang sesuai lah kan. Dia bahkan boleh menambah fitnah pula. Sebab pendakwah sendiri contohnya main game kan, dengan hujah nak menarik orang, tapi mungkin tak berlaku pun kerja menarik orang tu kan. Okey. Qala, kemudian dibawakan lagi lah ayat-ayat berikutnya sampai tu dia extend manusia ni boleh menjadikan al-hawa sebagai ilahan kan. Afara'aita man ittakhadha ilahu hawahu wa adallahu Allah ala ilmin. Ni ayat soal Jathiyah ni boleh hafal ni. Baguslah ayat ni kan. Jadi dekat sini dua benda penting nak kena belajar lah. Dua term penting. Tadi kita cerita tentang al-hawa. Dekat sini cerita tentang al-ilah kan. Sudah ada pengisian nanti kita tak tahulah bila kita nak bincang kan. Topik tentang ilah ni kan. Dalam Quran ni banyak istilah Quran yang salah faham lah. Contohnya ilah lah antaranya. Sebab bila kita terjemah dia jadi apa tu? Ilah tu Tuhannya kan. Jadi Rabb pun Tuhan juga, ilah pun Tuhan. Sedangkan ilah ni dia lain. Kenapa kita bersyahadah tu la ilaha illallah kan? Kalau kita sebut la rabbi illallah, boleh ke Adib? Terima tak kita bersyahadah tu? Ya, basically. Kalau kita kan, kita tukar syahadah kita kan, asyhadu an la ya rabbi illallah. Faham soalan dia? Sekali lagi. Sorry tadi Kalau tak kita, dapat. kalau dalam kita punya syahadah kan, la ilaha illallah tu, kita tukarlah la rabbi illallah. Boleh ke? Saya faham
ilah tu sebagai sembahan dan Rabb tu sebagai Tuhan. Jadinya dalam ucapan la ilaha illallah tu macam Allah ada zikir. Dahsyat lah. Ada background sama lah tu. Timing Timing betul. Bahaya ni. Terang pula. Okey kan, betul lah kan. Maksudnya ada sebab kenapa Allah SWT memilih perkataan ilah dekat situ. Sama juga dalam kes ini kan. Kenapa dia menjadikan afara'aita man ittakhaza ilahan. Ilahan ni sembahan nak fokus kan. Tapi orang tak faham perkataan ilah ni. Dia bukan sekadar sembahan sebenarnya. Dia tak detail lah nak kena bincang perkataan ilah ni. Sebab tu orang Arab musyrikin tu, diorang acknowledge Allah sebagai Rabb kan. Kalau tanya mereka man khalaqas samawati wal ardh, mereka berkata sayaqulu Allah lah yang ciptakan. Maksud mereka acknowledge Allah sebagai Rabb, Tuhan yang provide rezeki, yang menciptakan alam. Tapi bila come tu syahadah qul la ilaha illallah, tak nak kata. Sebab dia orang ni memahami kata ilah tu dengan sangat betul dan dia faham bila dia mengatakan ilah tu Allah, apa dia punya konsekuens dia kan. Tapi kita tak faham tu sebab kita baca terjemahan semua Tuhan kan. So nak kena study lah perkataan ilah ni. Nak cerita pasal apa sebenarnya? Nak cerita seorang syekh nama dia Al-Maududi daripada India kan. Abul Ala Al-Maududi. Dia menulis satu buku. Dalam buku tu tajuk dia 4 istilah. 4 istilah. Dia menceritakan 4 istilah yang sering disalahfahami oleh orang daripada Quran. Istilah Quran yang orang salah faham ni banyak. Tapi syekh cerita 4 dulu. Antaranya ilah ni lah. Jadi siapa nak baca buku tu kan carilah kan. Buku dia lah, tajuk dia lah Al-Istilah Al-Arba' kot. 4 istilah tak je, 4 istilah. Nanti abang share lah siapa nak 4 istilah. Tapi cerita dia panjang lah, dia cerita satu istilah tu. Panjang penuh dengan dalil. Tapi kalau kita baca faham, kita jelas. Oh, kenapa dia panggil ilah. Din pun dia cerita juga. Tentang term din tu. Dalam Quran tu apa maksud dia kan. Penting lah benda ni kan. Ilahan. Ada satu hadis lah yang tentang ilah ni penting kita tahu kan, kena tahu kot. Hadis ni sebab hadis ni sering para ulama jadikan foundation nak memahami perkataan ilah ni. Hadis ni nanti Nazmi carilah. Kita tak cerita hari ni. Iaitu cerita tentang Nabi SAW dengan Adi bin Hatim. Adi bin Hatim. Adi bin Hatim kot. Hatib bin Adi kot. Adi bin Hatim Al-Balta'ah. Sekejap cuba cari Adi bin Hatim ke Hatib bin Adi. Ada ayat Quran dalam surah Taubah tu, Allah Ta'ala cerita tentang ittakhazu arbahum wa ruhbanhum arbaba min dunillah. Ayat berapa ya Baing? Ataupun Ammar? Sudah. Nanti antum baca tafsir ayat tu. Kan? Itu ittakhazu ahbanahum arbanahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Surah Taubah tu. Ayat 30 lebih kot ke ayat 40 lebih. Ada jumpa tak? Dalam Adi bin Hatim, dalam kisah ayat ini ada, kalau kita batas ni, ada hadis tentang Adi bin Hatim dengan Nabi ni. Dalam hadis tu cerita tentang ilah. Nabi menjelaskan apakah maksud ilah. So kena baca hadis tu Cari ayat ni, kemudian cari hadis yang menafsir ayat ni. Supaya kita faham apakah definisi ilah yang difahami oleh Nabi SAW. Baik. Setengah ilah ni kan nak kata kat sini, apa kita bincang ni? To the extent orang boleh menjadikan al-hawak sebagai ilah yang mereka sembahkan. Waliyahzubillah. Okay, boleh turun lagi lah. Baik. Sampailah ayat berikutnya banyaklah cerita tentang mencela al-hawak ni kan. Hawak pula pasti pula dikutuk. Diriwayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu bahawa beliau berkata, bila mana Allah menyebut perkataan al-hawa dalam Al-Quran, pasti dia mencelanya. Dari sejelaslah maqasid dari syariah diturunkan ialah untuk mengeluarkan kita dari jadi pengikut al-hawa
Ini adalah kesimpulan daripada Al-Imam Asy-Syatibi tadi kan. Kalau kita nampak ada footnote kat situ, 18 tu, dia ambil kata-kata ini daripada buku Al-Muwafaqat tadi. Kitab Al-Muwafaqat. Baguslah kitab ni kalau boleh baca kan. Dan mengenali Al-Imam Syatibi ni. Ni baguslah kalau siapa rajin boleh buat lah sebenarnya kan. Cari siapa Al-Imam Syatibi ni, buat nota sikit, share kat semua orang. Tak perlu semua orang buat. Boleh bahagi-bahagi kan. Baim cari pasal Al-Muwafaqat, Ahmad cari pasal Syatibi, Nazmi cari pasal ni. Jadi compile ke nota tu, semua orang boleh baca. Supaya kita baca ni one for all. Maksudnya tak payah next time kena baca lagi. Tak ada kan. Kita tengok sikit-sikit apa, tapi kita terus tengok dengan detail kan. Kenapa Syekh ni menyebut bagus juga kan bila dia quote kata-kata Ibn Abbas ni. Menarik sebab Ibn Abbas ni bila ayat Quran kan, bila seorang kita nak bawa dalil ayat Quran, penjelasan daripada Al-Quran tu, ada banyak pandangan sahabat lah kan. Tapi bila Syekh bawa ke pandangan Ibn Abbas ni, dia cerdik lah. Sebab dia menulis menggunakan pandangan Ibn Abbas. Sebab Ibn Abbas ni memang dia faqih Quran kan. Boleh jadi guna pandangan orang lain, tabi'i, Qatadah ke, Mujahid ke, Ikrimah ke, ataupun sahabat-sahabat lain kan. Tetapi bila kita bawa dalam aspek Quran, kalau kita bawa pandangan Ibn Abbas ni, dia pandangan yang kita kata rajih lah. Rajih ni kuat kan. Yang kuat lah, yang boleh kita rely on. Sebab Ibn Abbas ni memang Allah, Nabi mendoakan dia apa? Allahumma faqihu fid din wa'allimhu ta'wilin. Bila Abbas dapat anak Ibn Abbas tu, Abdullah bin Abbas tu, Nabi doa dekat baby kan. Allahumma faqihu fid din wa'allimhu at-ta'wil. Ini doa ni pun jadi sunnah lah untuk doakan pada anak-anak yang lahir. Baik, boleh turun bawah lagi. So itulah kesimpulan pada Al-Imam Syatibi bahawa maqasid dari syariah yang diturunkan untuk keluarkan muslim pada al-hawa. So datanglah topik yang sub berikutnya, tidak ada jalan tengah. Itulah juga perintah Allah kepada Rasulullah SAW. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Jathiyah ni, kemudian kami jadikan engkau di atas syariat antara urusan agama, maka ikutilah syariat itu dan janganlah engkau menurut hawa orang yang tidak berilmu. Kemudian dia bawa pula pandangan Said Qutb dalam kes ni, sama ada syariat Allah ataupun hawa orang-orang jahil, tiada andaian. Sama ada syariat Allah ataupun hawa orang jahil, tiada andaian yang ketiga dan tidak ada jalan tengah di antara syariat yang lurus dan hawa yang berubah-ubah. Siapa sahaja yang meninggalkan syariat Allah sebenarnya secara otomatik telah berhukum hawanya. Semua yang lain dari syariat Allah adalah hawa yang terperosok ke dalamnya orang yang jahil. Ni Said Qutb ni ganas sikit lah. Saya rasa dia punya penafsiran ni kontroversi kan. Dalam kes ini, nak cerita jugalah. Said Qutb ni dia tafsir Quran memberi pemikiran kan. Memberi pemikiran. Maksudnya apa dalam ayat ni, kalau kita faham tafsir ni, dia macam nak cerita apa? Tidak ada jalan tengah kan. Hanya ada syariat Allah ataupun pengikut al-hawa. Dan dia kata pengikut al-hawa tu mesti orang jahil. Sebab jahil dekat sini bukan jahil bodoh lah. Kan? Ini pun dah kena faham term jahil dalam Quran. Jahil ni dia bukan tak pandai. Kita mungkin diajar jahil tu bodoh kan. Tapi hari tu kita dah siapa? Kita share mana tu yang cerita pasal Ya Ibn Sauda tu, jalan guru kan. Kenapa tiba-tiba datang benda tu lupa dah. Mungkin adik ingat kot, sebab adik yang tanya kan. Faham ke cerita ni? Yang dalam grup itu kan adik tanya kan, kenapa, apa maksud Ibn Sauda? Saya tanya. Hari tu kan. So apa kaitan cerita tu dengan ayat kita bincang ni? Boleh relate ke? Tak pasti. Hari tu kan dalam kes tu Bilal gaduh dengan baca ni kan, baca abang nota tu kan, nota PDF tu. So Bilal gaduh dengan Abu Zar Ghifari kan. Bila Abu Zar dah geram sangat, dia kata dekat Bilal, Ya Ibn Sauda, wahai anak budak hitam kan, macam tu lah lebih kurang kan. Jadi marahlah, terasalah si Bilal. Dia mengadu dekat Nabi SAW, sekian. Lepas tu Nabi panggil lah, Ya Abazar Lepas tu Bilal kata, Allah, dia rasa salah sangat kan. Kalau aku dimati sebelum hari tu, dia suruh pijak dia punya muka sebagainya kan. Tapi Nabi kata dekat Bilal apa? Dekat Abu Zar apa? Innaka amrun fika jahiliyah. Jadi hadis ni juga penting juga.
Sebab hadis ini memberi definisi jahiliah. So jahiliah tu bukanlah orang yang bodoh, tak pandai mengira ke, tak pandai matematik ke, A-level rendah ke, tak kan. Tapi sebab pada diri dia tu ada jahiliah, iaitu merujuk pada sikap dia yang merendah-rendahkan, Bilal tu dikira sebagai jahiliah kan. So jahil kat sini bukan jahil intelek. Syed Qutb punya ayat ni kan, dia kata apa, mana ayat tadi dia kata tadi, hawa orang yang jahil kan. Bukan dekat sini orang yang jahil tu tak pandai, tapi orang yang tidak berukun dengan Islam. Boleh jadi dia tu orang bijak kan, orang intelek. Contohnya siapa? Orientalis kan, yang ada PhD 2, 3, 4, tapi mereka ni tidak berukun dengan hukum Islam. Okey, ceritanya kat sini huraian Syed Qutb pada ayat Quran kat atas tu ialah tidak ada jalan tengah lah. Ini apa yang ditegur, betapa peringatan Allah SWT kepada Nabi kan. Syariat hanyalah satu, iaitu syariat Allah. Selain dari itu hanyalah hawa yang bersumberkan kejahilan. Pendukung dakwah wajib mengikuti syariat Allah sahaja dan meninggalkan segala adalah hawa mereka. Sedikit pun tidak boleh lari dari syariat dan cenderung pada hal hawa kan. So sebab tu penting mindset ni kan, sebelum kita membaca bab-bab yang berikutnya, sebelum kita menggunakan, sebelum kita terjun ke realiti masyarakat, nak cerita tentang Islam, kita kena jelas lah benda ni kan, ada pemikiran yang jelas. Kadang-kadang kita, dia macam mana buku ni dia cerita tentang aspek pemikiran, tapi bila kita action, dia mungkin lain tindakan dia. Faham ke statement tu? Buku ni cerita tentang aspek apa yang kita fikir, tapi bila come to action, kadang-kadang kita taklah sekeras ni, tapi apa yang cerita ni itulah yang betul, yang iktikad kita macam tu kan. Tapi bila kita bertindak, come to execution, kadang-kadang kita adalah ada elemen kita berlembut tu. Faham ke? Tak pasti faham tak faham Kurang jelas. Kurang jelas. Kadang-kadang kan kita kena, contohnya kita kata tidak ada jalan tengah kan, apa antara Islam dengan dia sama ada al-hawa ataupun wahyu. Okay, itu yang kita faham macam tu. Tapi tengok kafir. Kita kena faham, kita fikir macam tu, tapi kadang-kadang kita juga menggunakan benda-benda jahiliah ni. Boleh guna dari segi pelaksanaan dia mungkin tak sama, sebab adanya fake nak kena ambil kira. Contohnya kan, dalam kisah Nabi SAW, bila Nabi pergi ke Taif kan, Nabi balik ke Mekah tu, Nabi memerlukan suaka politik itu panggil, ataupun perlindungan keamanan daripada pemimpin Quraisy, sebab kalau tak dia akan diganyang lah sebagainya kan. So ada seorang sahabat, seorang pemimpin besar Quraisy, nama dia Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi ni memberi jaminan keamanan kepada Nabi SAW untuk Nabi ni return masuk ke Mekah. Ni dah keluar pergi Taif kan. So Nabi ambil jaminan tu. Jadi pelik, kenapa Nabi ambil jaminan tu? Bukankah sistem jaminan tu sistem jahiliah? Faham Okay, nak ceritanya betul benda tu jahiliah, dalam kepala kita ada salah, tapi kita boleh menggunakan dia lah. Nak ceritanya kita dekat pemikiran kita kena jelas, tapi when come to pengamalan dia sometimes tak sama kan. Macam itulah ceritanya. Contohnya kita kata orang yang tak Islam ni orang kafir kan, kawan-kawan kita kan, contohnya dekat pergi dekat Jerman nanti, macam tu lah kot, idealist dengan realist lebih kurang Tapi kita kena ada idealist tu. Cuma when come to practical, mungkin kita akan ada approach yang soft. Contohnya kan, kita kata kawan-kawan kita tu yang non-Muslim kan, dia tu kafir kan, tapi ganas dia sebut kafir kat non-Muslim, tak terasa ke dia? Kita kena jelas dia kafir, tapi bila kita bercakap, kita mungkin guna perkataan lebih soft kan, non-Muslim. Tapi dalam kepala kita kena ada jelas lah, sebab dia tidak Islam, maka dia adalah orang yang kufar kan. Sebab tu surah Quran ni dia jelas, qul ya ayyuhal al-kafirun. Tapi bila Nabi interact dengan orang non-Muslim, dia tak seganas tu. Penting juga benda ni, kena beza dalam pemikiran juga execution Okay. Hopefully faham lah. Tak faham ke? Kompleks ke? Kalau lukis lagi mudah sebenarnya, tapi tak ada nak lukis ni.
Kemudiannya maksud apa lagi? Banyaklah ayat Quran ceritakan, antaranya Allah Ta'ala cerita dalam surah, nak cerita tentang ni pun aspek pemikiran lagi kan. Syekh sedang bawa dalil bahawa kita ni perlu mengambil syariat ni secara sepenuhnya kan. Contohnya dalam surah Al-Baqarah ni jelaslah, iaitu wahai ya ayyuhallazina amanu udkhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ayat ni kena hafal jugalah. Banyak ayat kena hafal ni kan. Sebab dia mudah je ni kan. Okay, kita boleh tasmi'lah pada hari Khamis berikutnya. Simple je. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu ni masukkan fi silmi kafah. Dia ada dua tafsiran yang popular untuk ayat ni lah. Iaitu pada udkhulu fi silmi kafah tu. Pada perkataan kafah tu, dekat sini tak cerita tafsir dia kan. Tapi kalau baca tafsir, dia ada dua penafsiran yang popular pada perkataan kafah tu. Pertama ialah yang kata kafah tu merujuk pada semua orang Islam. Semua orang Islam. Okey, itu pertama. Yang kedua ialah merujuk pada semua bahagian Islam. Okey, faham kan beza dia kan? Satu dia kata semua orang Islam kena udkhulu fi silmi. Kafah tu semua orang Islam. Itu tafsir pertama. Tafsir kedua ialah setiap orang Islam tu mesti masuk ke dalam Islam secara kafatun. Kafatun secara sempurna. Dua-dua tafsir ni boleh pakai. Tapi yang famous tafsir kedua tu lah, maksudnya bila kita masuk Islam tu dia kena masuk secara kafah. Dan dalam ayat ni dia ada apa ni? Dia ada taukid yang menarik. Allah kata masuk ke Islam secara kafah, jangan la tattabi'u khutuwati syaitan. Contohnya kan, Baim datang ke rumah kan, rumah Ammar lah. Lepas tu Ammar cakap, masuklah, jangan duduk luar. Masuklah, jangan duduk luar. So masuk dan jangan duduk luar tu dia ada dua benda yang sama tapi berbeza kan. Kenapa dia kena kata jangan duduk luar? Boleh jadi kata masuklah kan. Tapi bila Ammar kata jangan duduk luar, dia macam masuk dan jangan duduk luar. Tak ada option dia kena masuk. Faham ke? So sama ayat ni. Masuk, jangan ikut. Sebab kalau dia tak masuk, dia akan ikut khutuwati syaitan. Masuk ke Islam secara kafatun. Di Islam ni dia bukan agama yang ala carte kan. Kalau kita pergi McD ke KFC kan, kita ada kan package ala carte tu. Ala carte ni apa Siapa biasa makan fast food tahu kot. Pilih-pilih. Azmi tahu kan ala carte tu apa? Tahu. Faham kan ala carte kan? Ala carte ni you can pick and choose lah. Dia tak ada package kan. Kalau kita beli apa dinner plate tu dia package. Itu kafah lah. Tapi ala carte ni kita boleh pick okey nak Thai je, tak nak coleslaw, tak nak roti, nak ayam dengan air je contohnya. Kita boleh pilih sendiri. So Islam ni dia bukan ala carte ni. Dia adalah termasuk secara kafah. Dan ni pun penting juga kan. Maksudnya banyak lagi lah kalau kita tengok orang lah atau diri kita sendiri kan. Ada lagi elemen diri kita ni yang belum Islam lagi kan. Mungkinlah kita kena check lah kan. Sebab Islam ni dia besar kan. Sejak kita bangun tidur sampai kita tidur balik kan. Cuba check. Mungkin ada lagi benda-benda yang kita ni belum kafatun lah Islam kita kan. Ekonominya, pendidikannya, pergaulannya, akhlaknya. Kalau kita dah okey, tapi in general ramai lagi masyarakat yang belum ambil semua kan. Contoh mudah ekonomi kan. Kalau bacalah, siapa-siapa yang rajin nak baca tentang ekonomi Islam. Kalau sekarang kan tengah hangat apa tentang KWSP kan, yang kita boleh keluarkan simpanan KWSP. KWSP ni lah merujuk pada kumpulan wang simpanan pekerja. Kalau dia tu bekerja di sektor swasta ataupun sektor-sektor pekerjaan yang tidak memberikan pensyen, dia akan, majikan tu akan mengambil sebahagian daripada gaji pekerja tu untuk disimpan ke dalam tabungan KWSP ni. Okey, ni cerita pasal KWSP pula Boleh ke? Ke tak payahlah? Boleh. Boleh Boleh ke? Nak cerita apa sebenarnya? Nak cerita yang KWSP dia kan. Nanti carilah kan. Dia ada akaun syariah kan, akaun non syariah. Ini tahun lepas lah abang dengan orang KWSP tu cerita. Ada 11 juta akaun aktif. Ada 7% je yang memilih akaun syariah.
So ramai lagi orang Islam sendiri yang belum memilih akaun syariah. Sebab apa? Sebab akaun syariah ni dia punya dividen selalunya kuranglah daripada akaun yang konvensional. So orang masih lagi memilih konvensional kan, padahal terang-terangan akaun konvensional ni akaun yang ribawi kan. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa negara Islam tak tutup terus akaun yang konvensional tu? Kan? CEO-nya orang Islam, board director-nya orang Islam, hampir semua management KSP tu orang Islam. Jadi kenapa masih lagi adanya portion conventional practice tu kan? Padahal mereka boleh decide, tapi sebab tak berani lah kot, ataupun sebab dia akan menjejaskan pulangan, pelaburan dan sebagainya. Sebab apa Sebab tak masuk dalam, ada orang ikut fisilmi kafatun. Sebab tu kita memerlukanlah calon-calon CEO lahir daripada halaqah ni kan, yang ada mindset macam ni lah untuk mengubah benda ni kan. InsyaAllah. It's a long journey lah. Itu satu benda kan, KSP. Ini lagi benda lain lah yang cerita tak. Kalau ikut seorang ulama nama dia Hasan Al-Banna, dia mentakdirkan Islam tu ada 22 komponen. Nanti carilah kan. Takrifat ni dia cerita dalam Usul Ishrin. Siapa dah dengar ni? Ibrahim. Dah dengar Nazmi? Ibrahim mesti tahu. Kejap, tengah lost ke apa? Sebenarnya you all dengar lagi tak lagi ni? Dengar. Dengar. Dengar je. Tapi risau sebab tak ada respon. Tak tahulah dengar tak dengar kan. Tadi cerita siapa Usul. 22 komponen. Kenapa buka tutup tu? Tadi cerita pasal apa tadi? 22 Masa usul 20 lah. Okay. Usul Ishrin kan, tentang dalam usul tu antaranya lah Imam Al-Banna ni dia membuat takrifan Islam tu. Pada usul yang pertama kan dia kata Al-Islam nizamun syamilan yatanawalu mazahil hayatu jami'an fahuwa daulah watan al-hukmah ummah. Sampai lah akhir tu dia mendefine Islam tu ada 20 komponen kan. Nak ceritanya Islam tu besar lah. So kalau kita kata kita nak kafatun Islam tu, sekurang-kurangnya kena tengoklah 20 aspek tu. Okay, baik. Kita masa kita pasal ni ayat Quran ni kan, yang mana kalau tak ikut Islam secara kafah, ada keberanian kita ni mengikut jejak-jejak khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Terus boleh go bawah lagi, tiada manhaj sistem alternatif bagi orang beriman untuk dipilih-pilih, tiada jalan baginya untuk campur adukkan antara satu sama lain. Boleh tak Baim go bawah? Kita nak laju sikit kot lagi. Kemudian berikutnya cerita pasal apa? Fitnah seperti cerita pula pasal Imam Ahmad ni kan. Masya-Allah. Wallahualam, kita sambunglah pada sesi yang berikutnya kan. Okey. Syekh ni sukalah sentiasa mengambil cerita Imam Ahmad dalam buku ni. Sebab satu dia ni orang Syria kita sebut kan, bukan Iraq. Iraq ke dia? Iraq di Syria ke Iraq Tapi tokoh-tokoh hadis ni selalulah mengambil cerita Imam Ahmad sebagai panduan, rujukan mereka. Sebab banyak sangatlah ibrah-ibrah yang boleh ambil daripada Imam Ahmad ni, terutamanya dalam isu dia berhadapan dengan peristiwa Mihnah ni kan, yang abang cerita dalam grup tu. Nanti boleh bacalah tentang Mihnah ni. Sebab besar dia punya efek kepada umat Islam kan. Wallahualam, kita akan stop kat sini. Mungkin kita akan open lah, siapa nak tanya soalan ke, nak check kawan dia ke, within this 5 minutes sebelum kita stop. Okay ke? Okay. Ada
Ada ke siapa nak tanya apa-apa? Nak. Najmi macam tengah nak cakap. Kan yang pasal Quran makhluk atau tak tu. Okay. Dia apa efek kalau kata Quran tu makhluk, kalau kata Quran ni kalam? Apa efek dia? Dia efek dekat akidah lah kan. Sebab kalau kita kata Quran tu kalam, dia kalamullah lah, dia qadim. Kalau makhluk ni dia ada awal akhir. Jadi dia boleh memberi kesan kepada Al-Quran sebagai mukjizat lah. Dia salah kan makhluk kan, banyaklah kelemahan-kelemahan dia. Okay. Kiranya kalau kita akui Al-Quran tu makhluk, maksudnya Al-Quran tu bersifat dilahirkan dan bakal dimusnahkan ataupun dihapuskan macam tu kan? Banyak lagi lah dia punya elemen lainnya, elemen makhluk kan. Tapi penting lah tu. Satu benda tu penting, itulah fahaman Mu'tazilah kan. Fahaman Mu'tazilah di zaman tu lah. Ni kena baca sejarah kan, sejarah pemikiran-pemikiran yang di Islam tapi yang tak tepat lah, yang bukan dalam kelompok Ahli Sunnah wal Jamaah ni. Zaman dulu dah ada kan. Kat mana asal usul diorang faham Quran tu macam tu. Dan benda tu pun diorang pun berhubung dengan ayat Quran juga kan, kalau kita tengok video tu. Sebagainya lah. Tapi kita nak faham kisah ni penting sebab kalau bukan Imam Ahmad lah yang protect fahaman Quran ni lah kalamullah dan qadim, time tu semua ulama di Baghdad ni kan, sebab ketika itu Khalifah Baghdad ni Khalifah Ma'mun lah dalam masa video tu kan, Al-Ma'mun tu. Dia 3 khalifah tu, lepas dia tu Al-Ma'mun, Al-Muttasim dan Al-Wati'i. 3 khalifah ni semuanya berfahaman macam tu. Mereka ni diracuni oleh penasihat-penasihat mereka yang telah pun memeluklah pemikiran Mu'tazilah. Mu'tazilah ni apa pula kan? Siapa yang hari ni first time dengan Mu'tazilah ni? Mungkin ada yang first time dengar kan? Ni pun nak kena baca lah. Nanti bolehlah buat research ke, baca sumber-sumber yang boleh dipercayai. Tapi dia adalah satu fahaman yang terseleweng dalam Islam lah. Zaman tu dah ada kan, zaman khalifah tu. So bila khalifah adopt pemikiran tu, kalau tak semua khalifah tu bagi challenge kan, kalau tak nak mengaku Quran sebagai makhluk seperti mana khalifah tu percaya, dia kata apa? Nak hukum kan, pancung dan sebagainya. Semua ulama kecuali 2 orang je, iaitu Imam Ahmad tu dengan seorang lagi lah, kawan dia. Tapi kawan dia tu meninggal on the way nak pergi terima hukuman. So tinggal Imam Ahmad yang mempertahankan benda ni sampailah Allah Ta'ala berjaya lah dia mempertahankan tu. Kesan dia apa kalau dia pun ikut membenarkan Quran makhluk. Mungkin sampai hari inilah orang kan berfahaman Mu'tazilah kan. Okay. Banyak lagi lah benda betul lah, Jabariyah, Qadariyah. Banyak lagi lah, ada Jahmiyah, ada Mujassimah, macam-macam lagi adik dalam itulah. Oh banyak Kadang-kadang tak pasti, banyak sangat pecahan-pecahan. Tak pasti benda tu penting tapi macam penting supaya kita tahu sejarah. Sebab sejarah ni boleh berulang. Kadang-kadang pemikiran ni nama tak ada dah, tapi elemen pemikiran tu mungkin ada lagi kan, yang setengah-setengah orang bawa. Sebab pemikiran manusia ni dia dihasut kan oleh syaitan. Kadang-kadang tiba-tiba wujud tak. Maksudnya dia terfikir, lepas tu dia pun shock dengan pemikiran dia. So boleh jadi tak syaitan yang sama menghasut orang yang kemudian? Boleh jadi. Sebab tu pentinglah kita mengenal Islam betul dan mengenal beberapa bentuk salah faham Islam yang zaman dulu kan. Katalah kita kata tak ada Quran orang Mu'tazilah, orang Jabariyah. Mungkin tak ada orang yang grup tu yang nama dia macam tu, tapi elemen pemikiran tu mungkin ada. Okay. Tapi ni taklah kita nak bincang kan, cari sendirilah kan. Kita nak faham Islam pun tak settle lagi tak. Tapi baguslah kalau kita baca sejarah ni supaya kita rasa penting nak faham Islam yang betul lah, berpegang pada Islam yang betul. Okay, wallahualam. Ada lagi soalan lain pasal apa kita bincang hari ni? Sikit je kita bincang ni kan, banyak persembang je. Minta maaf lah kalau tak faham ke, kalau salah ke apa benda. Wallahualam.
Maksudnya kalau tak faham, salah faham, hopefully itulah kalau boleh respon boleh check kan. Kita akan baca pada berikutnya tentang bagaimana stand Imam Ahmad lah antaranya dan orang lain. Apa stand mereka bila kita menolak kalam Nabi ataupun kalam Allah SWT ni kan. Nanti kita akan tengok lah. Nak ceritanya mereka ni sangat serius lah mengambil, berpegang dengan Islam ni, berpegang dengan nas-nas Al-Quran, berpegang dengan syariat ini. Sampai mereka ni membuat judgement yang keras ke atas orang-orang yang menyeleweng. Mereka ni sangat serius lah mempertahankan Islam kan. Kalau Islam tu tak dipertahankan oleh orang macam mereka ni, siapa nak pertahankan Islam kan? Dulu kerja mereka, Imam Ahmad tu dah kena apa, sebab penjara 2-3 tahun oleh khalifah sendiri kan. Sampai kawan-kawan dia yang besar-besar pun dah ikut dah, dia je yang pertahankan. So dia meninggalkan legasi kan yang kita kena ikut lah. Kita mungkin taklah diuji tahap tu, tapi kadang-kadang ada dunia yang uji kita kan. Kenapa orang boleh ambil riba? Padahal sama je dia punya conceptually sama je isu dia kan. Ambil riba ni macam mengapprove riba yang telah pun diharamkan oleh Quran lah. Sebab apa orang boleh sanggup ambil? Sebab dia diberi duit kan, rasuah, ataupun dia takut. Sama je kes tu kan. Tapi kes Imam Ahmad ni dia diugut untuk membenarkan benda macam ni. Keadaan kalau tak dia akan dihukum sekian, tapi dia mempertahankannya. So bila kita baca kisah dia tu, kita nak ambil pelajaran dia punya firmness tu kan, keteguhan, kesabatan dia mempertahankan benda yang betul. Wallahualam. Dan tak ramai orang tahu pasal ni kan, pasal mehnah ni. Especially tak tahulah, antum tahu kan. Kalau abang personally, kalau tak ada join halaqah memang tak tahu. Tak ada orang cerita benda ni kan. So kalau kita tahu sejarah-sejarah ni, kita pun kurang menghargai Islam yang kita ada ni dan tak rasa je nak belajar betul-betul. Wallahualam. Panjang cerita. Ada soalan